Nama saya Abdul Hakim bin Ahmad Tirmizi, pelajar Fakulti Syariah Undang-Undang. Okey, soalan saya mudah saja. Seperti mana Datuk Seri, saya juga concern pasal keadaan rakyat Malaysia. Salah satunya rakyat Cina. So soalan saya rakyat Cina pula. Salah satunya bangsa Cina. Maaf. Okey. Soalan saya, bagaimana pandangan Datuk Seri terhadap penerimaan sijil UEC dalam Malaysia? Jadi, isu yang berbangkit ialah tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan bangsa Cina. Masih ramai yang belum mahir. Okey, itu saja soalan saya. Hakim, ini jangan kita, saya nak tegur sikit. Mustafa Buah, ini ulama besar. Kalau sarjana Islam di sini tahu. Buku-buku dia, kitab-kitab dia jadi teks universiti. 2 minggu yang lalu saya jemput dia ke rumah, menemui dengan 15 sarjana dan profesor akademi Islam, fakulti Islam. Ada soalan pertama mengatakan tentang Islam itu rahmatan lil alamin dan dakwah dan sebagainya. Bagaimana sikap kita terhadap bukan Islam? Dia jawab. Soalan kedua tentang sikap kita tentang orang kafir. Dia tegur. Dia kata, kamu ni nak jadi apa? Dakwah. Kalau dakwah, kamu sebut dia bukan Islam, kamu tegakkan dengan baik. Kalau awal-awal kamu hukum dia dan tunjuk kebencian, itu bukan da'i yang baik. Tidak ada bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi harus ada pendekatan ini. Saya nak tegur kau ini kerana kita tak berjaya. Sebab apa generasi kita tidak berjaya berbanding dengan generasi terdahulu dalam dakwah mereka? Kerana mereka lebih bijaksana, mereka lebih sabar, mereka ada sifat ar-rahimu tadi. Kita tidak. Kita cari jalan untuk bagaimana kita mencukit tunjuk hebat kita dan menyebabkan mereka itu rasa terhiris dan terguris, tidak akan berjaya. Kalau UEC, prinsip saya tegas. Saya tak tahu apa lagi keputusan jatuh kuasa UEC yang akan diluluskan oleh Menteri Pendidikan. Pandangan saya, UEC ke, aliran Arab ke, aliran Perancis ke, aliran Inggeris, saya tak kisah. Yang penting di Malaysia, penguasaan bahasa Melayu harus baik, bermutu di kalangan semua pelajar di negara kita. Tak kira sistem apa. Jadi bukan kita menolak UEC itu ataupun aliran Arab ke, tapi dasar dia pertama, semua pelajar harus menguasai bahasa dengan baik. Dia nak kuasai bahasa Cina, boleh. Keduanya, mesti ada dalam kurikulum yang jelas tentang sejarah negara ini. Sudah tinggallah pergilah negara mana pun, guna sistem apa pun, kalau di negara itu dikehendaki menguasai bahasa dan sejarah negara itu. Nah, ini terpulang kepada mereka untuk teliti, dan sekiranya UEC pun ada yang berpahaman yang tidak terlalu berkauman, saya tidak ada masalah. Saya tidak menentang orang menguasai bahasa Cina dengan baik, tetapi saya tidak mahu kita dianggap meremehkan bahasa kebangsaan. Jadi bahasa kebangsaan itu prasyarat untuk kita beriman dalamnya. Saya lihat banyak kadang-kadang sekolah-sekolah swasta dan universiti swasta, kadang-kadang dia terlalu remehkan. Bukan sekadar itu, universiti. Satu-satu universiti sekarang mesyuarat senat pun dalam bahasa Inggeris. Ini saya fikir tak sesuai. Pokoknya dari formal, saya dalam bahasa Melayu. Kemudian nak tambah bahasa Inggeris untuk subjek, saya tak ada masalah. Ya. Saya tak payah kita nak tunjuk. Ini yang menyebabkan orang Melayu rasa kesal. Ya. Ada soalan daripada kawan kita dari Abdul Rahim, tadi daripada Libya. Saya jawab bahasa Inggeris, saya jawab bahasa Inggeris. Saya tidak menentang bahasa Inggeris. Saya tidak mungkin diangkat sebagai profesor di Georgetown University, Amerika Syarikat, kalau saya tidak menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Tetapi jangan kita remehkan bahasa kebangsaan. Ya, ini sudah disepakati, ini prinsip dalam perlembagaan, dan ini keperluan untuk kita pastikan ada integrasi antara kaum. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih
kesabaran anak-anak. Jangan lupa rencana yang tadi yang saya sebut, Mohsin, saya akan ungkit minggu depan. Kemudian saya minta sudah teruskan tradisi wacana harus segar, baca mesti tambah bacaan, dan keduanya jangan luntur semangat bawa perubahan ini. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.